Selamat tengah hari semua. Saya Cikgu Sherin dan saya Cikgu Afika. Okey, kami guru praktikum di Sekolah Kebangsaan Taman Anggrek. Bagi sesi koko pada hari ini, kita akan belajar mengenai kerjasama dan sinergi. Baiklah, saya serahkan kepada Cikgu Sherin untuk memulakan pembentangan kita pada hari ini. okay, terima kasih Cikgu Fika. So, yang pertamanya, soalan dia adalah apakah maksud kerjasama? Okay, adakah anda pernah bermain dalam pasukan sebelum ini? Seperti dalam pasukan bola sepak, pembentangan ataupun pasukan sorakan apa-apa je. Dalam pasukan tersebut, kerjasama adalah sangat penting di mana awak perlu saling membantu untuk menyiapkan sesuatu tugas. So, inilah kerjasama. So, okay, apakah contoh-contoh yang kita dapat nampak sikap kerjasama? First of all, pembentangan. Pembentangan ni seperti kat sekolah kan, ataupun masa COVID sekarang, cikgu kan akan bagi kerja, bagi dua orang dalam satu grup di mana korang kena membentangkan sesuatu kerja melalui Google Slide. So, di antaranya awak boleh nampak sikap kerjasama. So, okay. Dan keduanya ialah bola sepak. Okay. And ketiga adalah tarik tali. Dan keempat adalah cheerleading, di mana ia dipanggil juga pasukan sorak. And the last one yang akhir sekali adalah games. Okay, game ni awak boleh nampak ada 3 orang dalam satu plastik tu. Mereka kena bekerja sama untuk berjalan bersama supaya nak sampai ke destinasi. Kalau satu orang tak bekerja sama, nanti mereka semua akan jatuh. Okay, the next one. Okay, apakah kepentingan kerjasama? First, yang pertama, lebih banyak cara terhadap masalah. Okay, dengan adanya kerjasama, orang tu akan banyak kan? Orang banyak, lepas tu cara pun banyak. Okay, lebih senang untuk menyelesaikan masalah. So, yang kedua, lebih banyak pengetahuan dan pengalaman, di mana banyak orang tu ada lebih banyak pengetahuan dan pengalaman untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okay, yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dalam masa yang singkat. Okay, kalau adanya kerjasama, masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan masa pun boleh dijimatkan. Yang keempat adalah meningkatkan produktiviti. Okay, produktiviti ini boleh dikira daripada segi lebih kreatif dan mereka dapat banyak idea dan lebih mudah, di mana hasil kerja tu akan lebih produktif. Okay. Yang last sekali, meningkatkan motivasi, iaitu sokongan yang kuat daripada ahli lain. Okay. Kalau kita seorang buat kerja kan, tak ada motivasi pun. Tak ada orang yang sokong kita untuk buat kerja. Kalau adanya kerjasama, kita akan dapat sokongan dari ahli lain bagi kita untuk okay, keep on going. Kita akan tak mudah putus asa. Okay, seterusnya, sekiranya tiada kerjasama dalam pasukan, apa yang akan berlaku? Okay, first one. Kerja tidak dapat dilakukan dengan pantas. Kalau tak ada kerjasama, kerja tidak dapat dilakukan dengan pantas kerana awak seorang buat kerja kan. So, awak kena menggunakan banyak masa untuk melakukan sesuatu kerja itu. And seterusnya, kurang pengalaman, idea dan tenaga. Okay, yang ni betul lah. Kalau seorang buat kerja tu kurang pengalaman, kurang tenaga, kurang cara, kurang idea, semua tu kurang. And the last one, kurang produktiviti dan motivasi. Seperti yang sebelum cikgu tadi explain, kalau ada kerjasama, produktiviti dan motivasi tu akan meningkat. Kalau tak ada kerjasama, produktiviti dan motivasi tu memang tak ada kerana awak buat kerja seorang dan awak tak ada sokongan daripada ahli lain dan hasil kerja tu pun okay, tak baik sangat. Okay.
Apakah nilai-nilai lain yang kita dapat belajar sekiranya ada sikap bekerjasama? Okey, yang pertamanya adalah toleransi. Kalau masa kita bekerja sama dengan orang lain kan, kita mesti bertoleransi dengan orang lain, di mana kita kena faham dengan orang lain, walaupun idea ataupun walaupun cadangan tidak sama, kita perlulah toleransi. Dan keduanya, bertanggungjawab. Okey, bertanggungjawab di mana awak dibagi satu tugas kan. Awak kena berusaha untuk menyiapkan tugas awak. Okey, di mana semua orang akan siapkan tugas sendiri, di mana ada bekerjasama berlaku kat sana. Okey. Dan seterusnya, hormat menghormati. Kalau banyak orang dalam satu pasukan kan, kita semua kena hormat menghormati antara satu sama lain, and okay, jangan gaduh. Okay, the last nilai yang terakhir adalah keberanian. Ini boleh dijumpa di mana awak melakukan kerja yang awak tidak pernah melakukan sebelum ini. Like for example, first time awak join cheerleading. Okay, ni keberanian dalam awak, di mana awak berani untuk mencuba benda yang baru. Okay, so ini adalah nilai-nilai yang kita dapat belajar sekiranya ada sikap kerjasama. Okay, apakah cara untuk memupuk sikap kerjasama? First, bagi kita sendiri, kita haruslah rajin menyertai pelbagai acara seperti acara pasukan bola sepak ke, acara volleyball ke, pembentangan ke, rajin menyertai pelbagai acara dan mengenali banyak orang. Okay. Bagi sekolah pun, pihak sekolah akan menganjurkan sambutan Hari Kemerdekaan ataupun program sukan. So, ini adalah peluang bagi kita untuk menyertai dan mengambil peluang ini untuk menunjuk sikap kerjasama dan mengenali banyak orang. Okay, last kali, penglibatan ibu bapa. Kalau ibu bapa yang sangat aktif tu boleh sokong anak dengan memupuk kanak-kanak untuk menyertai pelbagai acara di sekolah ataupun kat luar seperti pertandingan pertandingan bercerita ke, pertandingan apa-apa je, anything. Okay. So, konklusinya, okay, adakah awak pernah tengok kartun ini? Kartun ini adalah Wonder Pets. Lagu dia adalah dalam lagu lirik dia awak boleh nampak, okay, kami tak besar dan kami tak kuat, bila bekerja sama semua jadi mudah. Okay, ini maksud kalau walaupun kita kecil ataupun walaupun kita tak ada tenaga yang cukup kan, apabila kita bekerja sama dengan semua orang tu banyak, semua kerja akan jadi mudah. Okay, so apa yang penting? Apa yang penting? Kerja sama. Okay, betul, kerja sama. So, kerja sama ini sangat penting, di mana akan memudahkan kerja kami untuk akan memudahkan kerja kita. Sekarang saya akan serahkan pembentangan kami bagi Cikgu Afika untuk meneruskan. Terima kasih Cikgu Sherin. Okey, baiklah, kita tengok seterusnya. Tadi kita dah belajar mengenai apa itu kerjasama. Okey, sekarang kita belajar tentang sinergi pula. Okey, sinergi berkait rapat dengan kerjasama. Jadi apakah itu sinergi? Okey, mari kita baca. Usaha sinergi ialah usaha sama antara individu atau organisasi yang hasilnya lebih baik berbanding jika dibuat secara sendirian.
Okey, di sini adalah mengapa saya memberitahu bahawa sinergi dan kerjasama sangat berkait rapat. Okey. Yang kita tahu kerjasama adalah bila kita bekerjasama antara kumpulan, ia akan membantu meringankan beban, bukan? Okey. Tetapi ada berbeza sedikit dengan sinergi. Sinergi lebih berfokuskan kepada komunikasi antara ahli sepasukan. Komunikasi yang efektif akan mewujudkan sinergi yang baik dalam sesebuah kumpulan. Jadi, jika kerjasama berfokuskan kepada saling bantu-membantu, tapi sinergi memfokuskan kepada komunikasi yang efektif. Okey. Seterusnya. Seperti yang saya kata tadi, dengan adanya sinergi antara ahli pasukan, kerja yang berat boleh menjadi ringan serta menjadi lebih mudah. Seperti yang kita dapat lihat di sini, di gambar ni, kan ada 3 orang sedang mengangkat bakul. Jadi bila kita bila kita ada komunikasi yang efektif antara ahli kumpulan kita, maka kita dapat bersepakat untuk melakukan aktiviti tersebut dengan mudah. Jadi kerja yang ringan pun boleh, kerja yang berat pun boleh menjadi ringan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh. Okey, yang sini, yang gambar yang pertama adalah gambar robotik. Okey, sebagai contoh, jika kamu menyertai pertandingan robotik mewakili sekolah, sudah tentunya kamu dengan ahli pasukan kamu memerlukan sinergi dan kerjasama sewaktu melakukan proses membuat robot tersebut. Tanpa komunikasi yang efektif, kamu dan ahli kumpulan kamu tidak akan mencapai kata sepakat nak buat robot yang mana, yang macam mana. Tanpa komunikasi yang efektif dan sinergi yang baik, kamu akan susah untuk mencapai satu kata yang sepakat dan susah untuk mempunyai toleransi dan menghormati antara satu sama lain dalam kumpulan. Okey, gambar yang kedua ialah kawat kaki. Okey, sama juga dengan robotik. Kawat kaki ialah kita perlu bekerja secara kumpulan. Sekiranya kita enggan, kita tak nak dengar cakap orang lain, maksudnya kita tak ada komunikasi yang efektif, nanti tiba-tiba kita seorang je yang pandang ke hadapan, orang lain semua dah pandang ke kanan, dah menghadap ke belakang. Disebabkan itu, sinergi dan kerjasama amatlah penting ya dalam kerja berkumpulan. Begitu juga dengan gambar yang terakhir ialah bola jaring. Untuk sekiranya sebagai contoh, kamu mewakili sekolah dalam pertandingan bola jaring. Apabila kamu bekerja sebagai kumpulan, mesti kamu ada matlamat. Matlamat kamu adalah untuk menang. Okey. Jika kita mahu menang, kita mestilah menunjukkan kerjasama antara kumpulan kita dan komunikasi yang efektif. Contoh, ada kawan ni dah panggil kawan dia, aku nak passing bola kat kau ni. Tapi kawan ni tak nak dengar. Dia nak juga buat benda lain. Tak boleh macam tu. Kalau tak ada, kalau kawan yang nak terima tu dia tak nak dengar, jadi komunikasi kat situ dah tak efektif. Jadi dah tiada sinergi antara ahli sepasukan. Maka dengan itu ia akan menjadi susah untuk kumpulan kamu untuk mencapai matlamat yang kamu inginkan. Okey. Seterusnya, kenapa sinergi itu penting? Kenapa? Okay, baiklah. Yang pertama, meningkatkan motivasi ahli pasukan. Okay, seperti yang Cikgu Sherin ada terangkan sebentar tadi, apabila kita bekerja seorang diri, kita akan menjadi lebih macam tidak bermotivasi, apa ni buat kerja seorang-seorang je kan. Okay. Tapi bila kita ada rakan-rakan yang lain bersama dengan kita, kita akan lebih bermotivasi. Apatah lagi bila kita melihat kawan kita ni dah buat kerja ke hadapan, tapi kita masih di sini. Jadi kita akan lebih bermotivasi. Okey, yang kedua, meningkatkan produktiviti kumpulan. Okey, produktiviti ni pun Cikgu Sherin ada terangkan sebentar tadi, di mana produktiviti ni ialah lebih kepada kreativiti. Sebagai contoh tadi, robotik. Sekiranya kamu menyertai pertandingan robotik mewakili sekolah, apabila kamu bekerja secara berkumpulan dan berkongsi idea, mestilah kamu akan menjadi lebih kreatif berbanding kamu membuat kerja seorang diri. Okey, kemudian mewujudkan persekitaran yang positif. Okey, sebagai contoh, dalam ahli kumpulan kita tu ada seorang yang tengah rasa sedih,
semua tu kan. Habis takkan kita nak happy seorang-seorang kan, mestilah kita akan tolong kawan kita tu juga. Okay, tanya kenapa semua ni kan. Kalau kita boleh happykan dia balik, kita tolong dia happykan balik. Jadi bila kita bekerja secara berkumpulan ni, kita ada komunikasi yang efektif ni, kita akan dapat mewujudkan persekitaran yang positif dalam ahli kumpulan kita tu sendiri. Okey, yang terakhir ialah mengeratkan hubungan antara ahli sepasukan. Ialah apabila kita dah ada komunikasi yang efektif kan, bila kita dah sering macam kita dah selalu bertoleransi dengan ahli kumpulan kita, kita rely on each other kan. Jadi benda tu akan akan mengeratkan lagi hubungan kita antara ahli kumpulan dan seterusnya akan mewujudkan sinergi yang baik dan akan membuatkan kita lebih mudah untuk mencapai matlamat kita lah. Okey, seterusnya bagaimana cara untuk mewujudkan sinergi dalam pasukan? Okey, yang pertama ialah saling hormat menghormati. Okey, dalam kumpulan kita semestinya kita ada ketua, ada penolong kan. Jadi di situ sekiranya kita dah lantik seseorang itu sebagai ketua, maka kita kena hormat dia sebagai ketua. Jangan kita sebagai ahli macam tak nak lah dengar cakap ketua, aku lagi hebat, aku lagi pandai daripada dia. No. Kita bekerja dalam kumpulan, kita hendaklah saling hormat menghormati. Sebagai ahli, kita kena hormat ketua kita dan sebagai ketua pun kena hormat ahli kumpulan. Maka dengan itu kita dapat mewujudkan sinergi dalam sepasukan. Yang kedua, hendaklah sentiasa bersikap jujur. Kan kita dah bekerja dalam satu kumpulan. Jadi tidak eloklah kalau kita menipu atau membohong kepada ahli kumpulan kita lain dan lebih baik jika kita bersikap jujur. Walaupun kita ada buat salah tapi lebih baik kita bersikap jujur dan semestinya ahli kumpulan kita akan dapat cuba untuk menyelesaikan masalah kita. Dan yang terakhir ialah sering melakukan perbincangan antara ahli sepasukan. Seperti yang cikgu ada cakap tadi, yang first tadi, yang paling penting sinergi ni adalah memfokuskan kepada komunikasi yang efektif. Jadi sekiranya kita sering melakukan perbincangan antara ahli pasukan, apa yang dia tak puas hati, apa masalah kita, mungkin apa kita boleh selesaikan. Jadi bila ada komunikasi yang efektif, maka di situ akan dapat mewujudkan sinergi yang baik dalam pasukan. Okay. Sekiranya tak ada sinergi dalam pasukan, apa yang akan jadi? Apa yang akan jadi? Okey, yang pertama, pasukan tersebut akan berpecah belah. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi. Sekiranya kamu dalam pasukan dan kamu ingin mewakili sekolah lah dalam apa-apa jua pertandingan, tapi kamu tiada sinergi yang dalam pasukan. Kamu tak bercakap langsung antara satu sama lain. Bagaimana kamu ingin mencapai matlamat kamu yang kamu ingin menang di pertandingan tersebut? Sebab kamu tak bercakap langsung. Yang ini nak buat hal ni, yang ini nak buat hal tu. So, ia akan menyebabkan pasukan kamu berpecah belah. Okay, yang kedua, tiada kata sepakat ketika melakukan kerja. Okay, sebagai contoh tadi cikgu ada cakap pasal kumpulan robotik tu kan. Okay, contohlah ada seorang ni dia nak robot yang macam kereta. Tapi yang seorang ni pula dia nak buat robot macam orang. Tapi bila tak ada kata sepakat, diorang buat hal, mereka berdua buat hal masing-masing. Nanti tiba-tiba robot, hasil akhir robot tu entah separuh jadi kereta, separuh jadi orang. Jadi tiada kata sepakat di situ. Sepatutnya kamu berkumpulan, kamu hendak bekerja secara kumpulan, hendaklah sentiasa bercakap antara satu sama lain dan bertoleransi. Bertoleransi adalah penting dalam kumpulan. Kamu hendak mengalah, kadang-kadang kamu hendaklah mengalah dan cuba untuk menerima pendapat orang lain juga. Dan yang terakhir, kreativiti terbatas. Sebab kamu berfikir seorang diri. Kamu tidak meminta pendapat daripada rakan-rakan ataupun ahli-ahli kumpulan kamu yang lain. Okey. Jadi konklusinya di sini, sinergi adalah memerlukan komunikasi yang efektif, bukan? Okey, jadi sinergi dalam pasukan amatlah penting. Kalau tak ada sinergi, pasukan tersebut tidak akan berjaya kerana tidak mempunyai komunikasi yang efektif dan sikap toleransi antara satu sama lain. Maka dengan itu,
cuba ingat dan ingat sekiranya kamu bekerja dalam kumpulan dalam kumpulan, tak kisahlah kamu membuat aktiviti apa sekalipun. Contohnya kamu buat kerja rumah, homework kan, cikgu suruh buat dalam berdua ataupun bertiga. Tapi kerjasama dan sinergi itu adalah penting. Bukannya kamu buat kerja kamu dan kawan kamu buat kerja dia. Okey? Okey. Jadi itu sahaja untuk pada hari ini, dan tugasan untuk hari ini ialah tugasan yang pertama adalah kuizi di mana terdapat 15 soalan dan link itu nanti cikgu akan bagikan kat grup Telegram ataupun grup persatuan masing-masing. Tugasan yang kedua ialah poster. Okey, so poster ni, ini adalah contoh, cikgu ada tunjukkan contoh poster di sini. Sinergi. Okey, ini adalah nama dia adalah word poster ataupun poster perkataan. Kamu tak perlu lukis, kamu hanya perlu tulis perkataan-perkataan yang berkaitan. Okey, sebagai contoh sinergi, ini adalah perkataan yang berkaitan dengan sinergi, kreativiti, kejujuran, komunikasi, kerjasama. Okey, kalau kamu nak buat poster mengenai kerjasama pun boleh. Jadi tukar kerjasama ni dekat tengah-tengah kat sini, yang paling besar. Okey, poster ni kamu boleh tulis tangan, tulis atas kertas, ataupun kalau kamu nak tulis dekat, kamu nak buat dekat Google Slide pun boleh. Nanti cikgu akan bagi link. Okey, jadi sekiranya kamu dah siapkan kedua-dua tugasan tersebut, bolehlah kamu screenshot yang quizzes tadi dan juga ambil gambar poster kamu dan upload di grup Telegram ataupun grup persatuan kamu. Okey? Okey, maka dengan itu berakhirlah sesi Koko kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.